kita melancarkan program keselamatan jalan raya kerana ia merupakan satu agenda yang penting bagi negara. Kerana saban tahun kematian ataupun kemalangan maut di Malaysia ini, kalau dibandingkan dengan event pandemik COVID-19, saya rasa dia lebih teruk daripada pandemik. Ya, ini satu hakikat yang kita perlu terima. Saya masih ingat ketika COVID-19 baru bermula, untuk PKP pertama, jumlah kematian mereka yang terlibat dalam kemalangan maut lebih tinggi daripada kematian disebabkan oleh COVID. Itu adalah senario pada ketika itu. Sebab tu kita lihat kalau sebelum COVID, setahun kita ada kematian lebih kurang 6,000, ya. Tetapi pada tahun 2020, kemalangan maut ialah sebanyak 4,634. Itu tahun 2020. Kita kena mengambil kira 18 Mac PKP. PKP ini bermaksud tak ada pergerakan kenderaan kecuali essential service. Itu pun kita lihat dari segi jumlahnya, kalau dulu 18 orang mati satu hari di atas jalan raya, dan ketika tahun 2020 masa COVID kita melaksanakan PKP, masih ada 12 yang maut di atas jalan raya. Bermaksud ini satu isu yang perlu kita lihat secara holistik. Okay. Pada tahun 2021, ranciannya daripada Januari hingga sampailah ke September menunjukkan 3302. Itu belum mengambil kira 3 bulan yang terakhir. Bermaksud kalau ikut secara puratanya dia akan menjangkau 4,000 lebih juga. Jadi ini adalah antara perkara atau statistik yang patut kita lihat, di mana keselamatan jalan raya ini agak penting. Pematuhan satu, advokasi satu, penguatkuasaan satu. Jadi kementerian tidak suka gunakan semata-mata penguatkuasaan. Kita bukan nak menenda orang, kita nak menghindar atau mencegah daripada kemalangan maut berlaku. Sebab itu kita gunakan cara untuk memberi pendidikan secara advokasi supaya orang sedar betapa pentingnya keselamatan jalan raya ini. Dan saya rasa kita sedia maklum bahawa dari segi jumlah kemalangan maut, 64 hingga 66% adalah mereka yang merupakan penunggang atau pembonceng motosikal. Jadi jumlahnya agak besar. Jadi kalau kita lihat statistik tak lari, setiap tahun mereka yang menunggang motosikal menghadapi risiko yang paling tinggi. Maka atas dasar itulah keselamatan tadi kita sebut, kenapa kita minta supaya masyarakat, terutama mereka yang menunggang motosikal, kena mereka ini diberi pendedahan yang lebih kerana risikonya agak tinggi kalau berbanding dengan kumpulan lain. Jadi 64 hingga 66% ni satu perata yang perlu kita beri perhatian. Dan daripada jumlah besar itu, nampaknya oleh kerana kita melihat e-hailing ni satu trend baru, dan kita pun sedia maklum ada yang nak kejar masa, tetapi kita kena beri perhatian khusus kerana ini satu perkara yang perlu kita bagi penekanan lebih. Sebab itulah dalam apa juga penguatkuasaan ataupun regulasi kita terhadap e-hailing, kita kena melihat aspek keselamatan pengguna jalan. Ya, itu yang saya nak maklumkan, dan kita akan laksanakan kempen dari masa ke semasa. Pihak JPJ, pihak MyROS atau pihak berkuasa tempatan, kita alu-alukan untuk mengadakan usaha atau kerjasama, okay, untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat. Itu yang patut kita lakukan. Okey. Datuk komen sikit mengenai yang baru-baru ni kata virus ada MOT ada teliti mengenai cadangan virus tu 50 mm tu. Bukan saja katanya kelajuan saja, mungkin ada sebab lain, mungkin jalan teruk, tiada laluan khas untuk motosikal dan sebab saja yang atau penyesuaian pemandu. Sebab tu saya kata apabila diketengahkan tentang cadangan 50 km sejam kepada 30 km sejam, kita tidak boleh melihat perkara ini semata-mata pengurangan had laju. Okay? Dia ini merangkumi semua aspek.
Kalau dalam istilah kejuruteraan trafik, kita kena lihat aspek kejuruteraan reka bentuk jalan. Kadang-kadang kita buat road hump pun tak betul. Terlalu tinggi, orang langgar, terbabas. Itu aspek yang perlu kita lihat. Kedua, kalau kita nak letak di mana kita nak mengurangkan kita punya kelajuan atau had laju, di mana tempatnya kena. Jadi ini memerlukan input secara profesional, dan saya minta MIROS kerana dia bagi satu cadangan pada kita. Kita tidak boleh memberi satu pandangan secara general. Dia perlu dilihat di mana, bagaimana dan cara apa. Kesedarannya macam mana yang kita nak bagi pada masyarakat. Maka ia adalah di peringkat awal. Sebab tu saya di Kementerian Pengangkutan, baik di MIROS, kita mendengar cadangan. Jadi kita perlu memperhalusi cadangan tersebut, melihat kewajarannya, bagaimana ianya dapat dilakukan. Sebagai contoh, UN dia memang promote, tetapi kriteria dia jelas untuk yang di neighborhood, yang di mana tempatnya. Dan kita kena lihat, sebab kadang tempat duduk kita dia bukan kawasan yang terancam. Jadi dalam keadaan kiri kanan pun jalan utama. Jadi kita kena melihat, kalau kelajuan terlalu rendah untuk jalan utama, dia akan memberi kesan kepada kita. Jadi saya tidak boleh memberi satu pandangan jalan kita akan kita sekat had laju. Tidak. Tetapi untuk makluman media, saya baru saja tanda tangan satu warta seperti tahun-tahun lalu untuk Tahun Baru Cina contohnya. 25 Januari hingga 8 Februari. Itu perkara lazim yang kita buat seminggu sebelum Tahun Baru Cina, perayaan Tahun Cina ataupun Hari Raya. Hari perayaan ni biasanya 7 hari sebelum dan selepas kita sekat atau kurangkan had laju untuk jalan-jalan persekutuan. Contohnya daripada 90 km sejam kita kurang 10 jadi 80 km sejam. Daripada yang 80 kurang jadi 70 km sejam untuk memberi mesej jelas kepada masyarakat waktu perayaan ni jangan lupa ada ahli keluarga yang menunggu kita beraya di rumah. Sama juga kita bagi kesedaran untuk tempoh yang 2 minggu itu saja, ya. Dan selepas tu boleh berjaga-jaga, berwaspada, mematuhi undang-undang. Dan salah satu faktor ialah attitude, sikap pemandu, behavior. Kalau dia jenis tengok lampu isyarat, bukan tengok di arah hadapan, ada yang tengok sebelah kanan, iaitu tengok situ berhenti hijau ataupun situ kuning, dan dia akan pecut mengikut lampu isyarat yang bukan di hadapannya. Dia akan tengok yang sebelah kanan. Faham maksud saya? Dia akan tengok, oh ini kuning, ini dah hijau, saya boleh, ini memang dia sudah sekat, dia boleh jalan, ataupun dia akan pecut kalau tak sempat. Jadi itu adalah dari segi behavior pemandu itu. Okey, bagaimana kita sikap kita berdepan dengan lampu isyarat. Adakah kita tengok lampu isyarat di hadapan kita atau tengok yang sebelah? Yang sebelah simpang satu lagi. Untuk dia meningkatkan proses untuk dia nak buat speed. Itu juga sikap yang tak betul. Jadi kita kena lihat. Kita tahu attitude itu adalah attitude tak baik. Jadi saya rasa kita kena lihat pelbagai faktor. Terlalu awal kita nak kata apakah kesimpulannya, tetapi apa yang pasti ialah kita melihat kalau kita nak menyekat ataupun menghindar sesuatu kemalangan, ianya perlu dilihat secara holistik, dan ianya bukan merupakan had laju bukan merupakan hanya satu faktor. Dia ada pelbagai faktor yang menyebabkan menjurus kepada lakunya suatu kemalangan ataupun malapetaka. Itu yang kita lihat berlaku di jalan-jalan utama kita.